أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وصحبه أجمعين. Para alim ulama, hadirin hadirat rahimahullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla al-fajr bi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu. Man shalla al-mardayn dakhala al-jannah. La yaljanna man shalla qabla al-fajr wa qabla ghurubiha." Qala Rasulullah alaihi wasallam, "Bashir al-masyakin fi dhulami ila al-masajid binuritam yawm al-qiyamah." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengerjakan salat subuh secara berjemaah seolah-olahnya dia telah menghidupkan malam secara keseluruhan, sesekali tidak dimasukkan ke dalam neraka siapa yang mengerjakan salat subuh dan juga asar. Berilah kabar gembira kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang meredah kesejukan kegelapan datang ke masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Contoh yang sangat saya kasih inspirasi, pada pagi ini kita akan melihat satu ayat daripada surah Al-Mu'minun, ayat 300, ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka sedekahkan dengan hati penuh rasa takut, kerana mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Hadirin hadirat rahimahumullah, apabila turun ayat ini, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahwa ar-rajulu yazni wa yasriku wa yashrabu al-khamr la bint as-siddiq huwa alladhi yasumu wa yusalli wa yatasaddaq yakhafu an yutaqabbala minhu." Adakah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang takut dalam ayat tersebut adalah mereka yang berzina, mereka yang mencuri, mereka yang minum arak? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak wahai anak kepada As-Siddiq. Sesungguhnya mereka yang takut dalam ayat tersebut adalah mereka yang mengerjakan salat, mereka yang berpuasa, mereka yang bersedekah, dan mereka takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah, dan sesungguhnya mereka kembali kepada Tuhan mereka." Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam Al-Quran terdapat ayat yang lain, hadirin hadirat, yang berbunyi hadirin hadirat dengan nada yang sama, di mana Allah mengingatkan kepada hamba-Nya bagaimana amalan yang kita lakukan. Dalam setengah ayat Allah menyatakan dijadikan oleh Allah seumpama debu yang berterbangan. "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Allah juga mengingatkan supaya mereka yang beramal ibadah
supaya mereka tidak merasa selesa dengan ibadah yang mereka buat, kerana Allah menyebut dari dalam surah Al-Kahfi, alladzi nadalla sa'in fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apa yang dinyatakan oleh Allah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam sebuah hadis, bagaimana seorang lelaki yang pahalanya sebesar gunung Tihamah yang putih, kata Rasulullah. Kemudian Allah jadikan pahala daripada perbuatannya seumpama debu yang berterbangan. Sebabnya bila mana dia bersendirian, dia telah melanggari apa yang telah dilarang oleh Allah ke atas. Lalu Allah jadikan amalannya seumpama debu yang berterbangan. Nabi SAW juga pernah menyebut rubbas saim hazru min siyam ila al-juwal atash. Ramai yang berpuasa, kata Nabi SAW, bahagian daripada puasa mereka sekadar lapar dan dahaga sahaja. Maknanya tak ada markah, tak ada pahala. Nabi SAW, hadirin hadirat, juga menyebut dalam satu hadis yang panjang. Hadis ini kita pernah beberapa kalilah tentang dia, kita dengar dari di masjid yang mulia ini, di mana pada satu ketika kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika mana Nabi SAW, Nabi naik tangga mimbar, pada ketika tersebut Nabi menyebut kalimah amin, perkataan amin sebanyak 3 kali. Naik yang pertama amin, bila mana naik tangga yang kedua amin, tangga yang ketiga amin. Sahabat merasa pelik kerana sebelumnya tidak pernah Nabi SAW menyebut amin. Kenapa pada hari tersebut Nabi sebut amin? Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, sami'naka taqulu amin 3 marat. Kami telah mendengar engkau wahai Rasulullah menyebut amin sebanyak 3 kali. Nabi menyatakan, ketika mana saya naik tangga yang pertama, telah datang kepada saya Jibril, dan Jibril menyatakan syaqiya abdun, celaka seorang hamba. Kalau rasa celaka ini kasar, tuan-tuan carilah perkataan yang lebih sesuai lah tentang dia. Kalau kita rasa kasar lah tentang dia, syaqiya abdun, celaka seorang hamba, adraka Ramadan fa idzan salaqa minhu wa lam yufarra, yang menemui Ramadan, hidup dalam bulan Ramadan, diberikan peluang oleh Allah berada dalam bulan Ramadan, maka apabila Ramadan berakhir, dia tak dapat pengampunan daripada Allah. Satu hadis yang sebenarnya tuan-tuan, bila mana kita mendengar hadis ini dan hadis yang kita sebut tadi bersama dengan firman Allah yang telah kita nyatakan tadi, kita kena rasa takut. Tuan-tuan, kita tak boleh rasa hati hadap, syok. Walaupun di sana diadab oleh para alim ulama, sambil kita mengharap daripada Allah supaya segala yang kita buat ini hadirin diterima oleh Allah. Tuan-tuan, kenapa perlu merasa takut hadirin hadap? Bayangkan bagaimana seseorang yang diberikan oleh Allah peluang berpuasa, berada dalam bulan Ramadan ini, satu nikmat yang sangat besar, di mana tuan-tuan para alim ulama
Sebenarnya yang dinyatakan oleh para alim ulama juga, hadirin hadirat, 6 bulan sebelum Ramadan mereka dah minta tentang supaya disampaikan oleh Allah ke dalam bulan Ramadan. Tujuannya bukan tentang hadirin nak berniaga ke apa. Saya tak kata salah berniaga tentang itu. Berniaga tidak salah. Yang salahnya kita dilegakan perniagaan hadirin hadirat daripada solat sunat tarawih, daripada baca Quran, sehingga apabila Ramadan berakhir, tarawih tak ada, Quran tak ada. Rugi ke tak rugi? Rugi. Nak baca Quran masa mana? Takkan kamu tak boleh dengar Quran? Hadirin hadirat, semasa berniaga boleh tak boleh? Boleh. Tentang hadirin hadirat, nak sembahyang tarawih hadirin hadirat, kadang dia kata ustaz balik berniaga. Apa masalah dia? Tak sempat nak datang ke masjid berjemaah, buat secara solo. Tak sempat nak pergi surau masjid, buat dekat tapak bazar Ramadan. Kadang cari ruang sikit sembahyang dekat. Kotor. Sabda Rasulullah, ju'ilatil ardu masjidan wa tahura, telah dijadikan untuk saya bumi ini tentang bersih dan juga hati-hati, di mana saja tentang kita boleh sujud kepada Allah. Itulah keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dan juga umatnya. Kalau dulu nak sembah Allah tentang perlu kepada tempat yang dikhususkan kepada umat Rasulullah SAW, boleh saja. Bukan satu alasan lah. Tentang hadirin hadirat rahimakumullah. Okey. Hadirin hadirat rahimakumullah, bayangkan bagaimana tentang kalau setiap kali hadirin hadirat puasa, habis puasa Allah Ta'ala. Macam saya 50 tahun usia, tolak dah gantan 10 tahun, 40 tahun, 40 kali saya berpuasa. Dalam tempoh 40 kali itu tak ada satu kali pun hadirin hadirat, bila mana saya menamatkan Ramadan saya tak dapat pengampunan daripada Allah. Saya akan rugi. Wa illam taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Dan kata Nabi Hu ataupun Nabi Hu, kalau kamu ya Allah, kamu tak belas kasihan kepada saya, kamu tak ampunkan dosa saya, aku minal khasirin, saya ni orang yang rugi. Bila mana Allah buka ruang pengampunan, tentang kita tidak diampunkan oleh Allah, kita rugi. Kenapa kita rugi? Saya bukan maksud tentang bukan Nabi, bukan Rasul. Bila mana kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, tentang kita terdedah tentang kepada berbuat dosa, sama ada tentang kecil ataupun besar. Faham tentang? Dan Allah yang Maha Pengasih ini, Maha Pengampun, Allah buka ruang pengampunan. Kita pernah sebut banyak kali tentang bagaimana ruang pengampunan, jalan kepada pengampunan daripada Allah, kita kena minta. Dan juga kita kena buat tentang. Minta kita kena minta, buat kita kena buat. Tentang minta macam mana? Ya Allah ampunkan saya, ya Allah ampunkan keluarga saya, bini saya. Buat kita buat tentang hati. Berada dalam majlis ilmu, menghapuskan dosa. Datang ke masjid, menghapuskan dosa. Berwuduk, menghapuskan dosa. Tentang mengerjakan salat Jumaat, bukan masuk Jumaat, jangan salah faham. Tentang al-Jum'ah ila al-Jum'ati, tentang dengan syarat dia memenuhi tuntutan tentang hari Jumaat. Kalau dia lelaki, Allah pilih tuan-tuan berada pada hari Jumaat, dia tak salat Jumaat, kamu tak dapat.
mesti memenuhi tuan-tuan tuntutan solat Jumaat. Meninggalkan solat dosa besar. Dalam hadis disebut, tuan-tuan, di antara 2 Jumaat penghapusan dosa selagi mana tidak dikerjakan dosa kecil. Yang kamu tinggal solat Jumaat itu dosa besar. Hadirin hadirat rahimakumullah, berbakti kepada ibu bapa, hadirin hadirat, menghapuskan dosa. Bersalam-salamah, hadirin hadirat rahimakumullah, tentang sekarang ada isu tentang hadirin kan, tentang hadirat Tok Syekh ke, Tok Guru ke, hadirin hadirat. Syekh Nuruddin dah jawab kan, tentang dia tak boleh, kamu tak sebesar ke, Tok Wali besar ke, tentang boleh ke tak boleh tentang salam dengan perempuan yang tuan-tuan mengaji. Boleh ke tak boleh? Ustaz dia wali, tak kira lah dia wali ke apa. Dan dia menyatakan jelas tuan-tuan, inni la usafihun nisa'a la an yut'ana ahadukum bimakhitin min hadidin fi ra'si khairun min an yamussa imra'atan la tahillu lahu. Hadis dia tak kira siapa tentang itu. Dah salah-salah lah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita bukan nak lawan Tok Wali ke Tok Guru ke apa. Hadirin hadirat, taat kita kepada Rasul, taat yang mutlak. Taat kepada selainnya, suami, pemimpin, Tok Guru, hadirin hadirat, taat yang tidak hadirin mutlak. Tanda selagi mana tanda dalam perkara ma'ruf, taat tanda. Hadirin hadirat rahimakumullah, kata jangan salah faham pula. Ustaz ni lain macam. Allahu Akbar. Tentang hadirin hadirat, di antara yang pernah mengungkapkan hadirat perkara ini siapa? Syekh Murtada. Saya ingat saya semasa mengaji lagi tentang saya dah kesana. Kenapa dan mengapa? Lain kita dekat tentang pertama dah tentang hadirin hadirat tahun 94 kan. Jumpa dengan adik kepada Syekh Murtada, Syekh Fadil. Dan nak balik UAE, dia tolong hantar. Dia dah sebut hajat tentang satu tarikat ni lah. Dan dah tengok baliklah kenyataan ni tentang dalam bahasa Arab. Kemudian seorang sahabat diterjemah dalam bahasa Melayu. Tiba-tiba jadi blank, hadirin hadirat. Kata dari sendiri lah tentang sejarah kita benda-benda tu. Tentang hadirin hadirat, tapi nampak malu saya. Hadirin hadirat nampak blank tentang itu. Allahu Akbar. Dunia hari inilah, hadirin hadirat rahimakumullah, jadi blank tentang itu. Contoh yang sangat saya kasih di sekian, bermakna ruang pengampunan daripada Allah dibesar. Saya pernah sebutkan, sehingga Allah sebut tentang dalam satu firman-Nya, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa innal adabi tentang wal adabul alim. Bukan macam itulah, saya tengok balik tentang. Bagi tahu kepada hamba-Ku, kata Allah, sesungguhnya Aku ini sangat maha pengampun dan penyayang kepada mereka. Tapi bagi tahu dulu, sesungguhku azabku, kata Allah, azab yang sangat pedih. Allah maha pengampun, tapi ingat, kalau Allah tentang hadap membalas hadirin hadap, azabnya sangat pedih. Saya tunjuk contoh. Semalam saya cerita dekat surau saya, rasanya tuan-tuan terima juga tentang ini. Tak, cerita ni menarik tuan-tuan. Bagi yang dah terima menerusi Facebook, tuan-tuan boleh saya buat, tak ada masalah. Cerita tu baru. Ada 2 cerita tuan-tuan. Yang satu cerita dah lama dah, kedua dah lama dah. Yang cerita yang pertama ini, hadirin hadap, tengok Allah maha pengampun. Saya nak tunjukkan tuan-tuan. Cerita yang pertama ni, yang cerita seorang alim lah tentang hadir, saya tak tahu nama dia tentang ni. Saya tanya kawan saya, ada translation tentang terjemahan. Dia ceritalah bagaimana seorang lelaki di kota. Tuan-tuan terima? Ada yang terima?
Tak apalah, macam tak terima saya cerita. Dia kata lelaki di Qatar ini, hadirin hadirat, dia telah bermimpikan Rasulullah. Telah bermimpikan Rasulullah SAW, hadirin hadirat, 3 kali. 3 malam betul-betul mimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah ni dia ada peraturan dia lah. Katanya kalau mimpi Rasulullah, nampak Nabi macam ganda-ganda, cerita Lord of the Ring tu, tak tu. Ke Nabi, dia tak ubah banyak, ubah Nabi 14 je. Kalau mimpi tuan-tuan jumpa macam ganda tu dalam mimpi, jam tak tu. Tentang Allah Akbar. Jadi lelaki ni, dia bermimpi Rasulullah SAW. Nabi sebut pada lelaki ni, dia kata seorang lelaki ni ahli syurga. 3 malam tuan-tuan Nabi sebut. Datang dia packing dia punya barang dia pun datang ambil flight pergi ke Arab Saudi, buat umrah, dia cari tuan-tuan lelaki tersebut. Dipermudahkan oleh Allah, tuan-tuan jumpa. Dari sudut dia punya appearance, tuan-tuan, penampilan dia tak ada apa-apa. Tuan-tuan, kemudian dia katalah kepada lelaki tersebut, dia cerita tujuan kedatangannya. Saya bermimpi Rasulullah, saya bersumpah dengan nama Allah, saya berkata benar. Kata lelaki daripada kota. Dalam mimpi saya, Rasulullah menyatakan murni ahli syurga. Lelaki yang dikatakan ahli syurga itu, dia letak tangan dekat kepala dia. Kenapa? Kata dia, aku ni orang jahat. Aku ni orang jahat, kata lelaki. Kata dia dekat dengan Masjidil Haram, Masjidil Haram pun dia dah sembahyang tak jaga. Pelik lah tuan-tuan. Lelaki yang tanya pun pelik, dia pun tuan-tuan pelik. Tapi kata dia lah tuan-tuan, satu ketika jiran dia, suami lelaki lah tuan-tuan, jiran dia meninggal dunia, meninggalkan anak dan juga isteri. Pada hari tersebut dia bersumpah dengan nama Allah. Separuh daripada gajinya untuk anak istrinya, dan separuh daripada gajinya untuk isteri dan anak kepada almarhum jiran. Sebab lelaki daripada kota tu, jom kita pergi ke Masjidil Haram. Dia kata nanti. Dan dia masuk ke siap pakai baju comel, dan dia pergi. Bila mana tuan-tuan berada tuan-tuan di depan Masjidil Haram tu, dia menangis. Menangis. Kita pun sama tuan-tuan. Hadirin hadirat rahimahumullah, orang yang biasa pergi dia akan rindu. Kalau orang balik daripada Mekah tu tuan-tuan, dia tak nak mana aku pergi jeng tuan-tuan. Tu tuan-tuan, Nabi Ibrahim dah minta dah perkara tersebut tuan-tuan, jadi rindu. Kalau balik daripada Mekah aku tak nak pergi dah. Memang jeng tuan-tuan. Dia pun masuk tuan-tuan hadirin hadirat rahimahumullah tuan-tuan ya. Kemudian cerita daripada Tok Syekh Hadirin Hadir, pada satu sembahyang lelaki tersebut tuan-tuan yang tinggal dekat situ, hadirin hadir sembahyang, dalam sujud yang terakhir tuan-tuan dia mati. Tentang hadis saya, sujud yang terakhir dia mati. Kata ingat tak ingat hadis yang pernah kita bawa? Allah, kata Nabi, bila Allah nakkan kebaikan kepada hamba-Nya, Allah akan menjadikan hamba-Nya itu beramal. Sahabat tak faham, kaifa yastamilu ya Rasulullah, apa maksud kamu? Bagaimana Allah menjadikannya beramal? Sebelum nak meninggal dunia, dia mengerjakan amal yang saleh, kemudian dia mati. Husnul khatimah. Dah ustaz dia jahat, kita tak tahu. Itulah rahmat Allah.
Tuan-tuan, cerita ni mengajar kepada kita apa? Jangan bersangka buruk dengan orang. Jangan menjadikan seseorang tuan-tuan berputus asa daripada pengampunan Allah, rahmat al-haram. Tuan-tuan, mungkin jahat sangat, Allah tak ampun dan mungkin. Seumpama cerita dalam Riyadhus Shalihin, kisah lelaki bunuh 99 orang, dia bunuh lagi seorang cukup 100. Kenapa dia bunuh yang lagi seorang tu, genapkan 100 tu? Sebab tuan-tuan, lelaki tu banyak, kamu jahat sangat, Allah tak ampun. Menjadikan seseorang berputus asa, tuan-tuan, bukan tugas kita. Hadirin hadirat rahimahullah, banyak kalau kita upapkan. Tuan-tuan hadirin hadirat, seorang perempuan laju diampunkan dosanya oleh Allah, tuan-tuan, sebab bagi kelawar pada hati. Saya minat satu rancangan tuan-tuan dalam YouTube lah, tuan-tuan hadirin hadirat. Saya tengok, saya ikuti dia ni hadirin hadirat semasa PKP lah, tentang yang awal-awal COVID itu. Pasal dia bagus, dia seorang wartawan, Abang Zainal lah, Tuan Haji Zainal. Dia punya channel dia tu dulu Garasi TV. Dia ada bawa satu kisah tentang mengenai satu pelacur namanya Ina. Yang akhirnya kisah Ina ni ditayang sekali dekat Astro. Kemudian ada pihak tuan-tuan dibawa ke mahkamah, akhirnya mahkamah tak. Tapi cerita tu berlekor lah dalam YouTube, tuan-tuan. Orang dapat macam mana kata Abang Zainal, dia tak tahu. Cerita tentang pelacur. Kalau tuan-tuan tengok rupa dia, saya mula-mula tuan-tuan hati saya dengar cerita tu, kita dah tengok muka. Saya cuba cari tuan-tuan hati. Lah, bukanlah tuan-tuan buruk rupanya, tapi hadirin hadirat, pelacur HIV, murtad. Dia pelacur, dia telah murtad, dan Allah kafarahkan tuan-tuan dapat HIV. Dia bagi tahu hadirin hadirat ni, saya cerita tentang tak boleh buka lah kepada Tuan Haji Zainal. Saya nak kembali kepada Islam balik. Dia ceritalah, dia pun tak nak balik pada Islam balik. Tuan-tuan ya, ringkas ceritanya, Tuan Haji Zainal jumpa ustaz lah. Tuan-tuan pada tak boleh jumpa ustaz pun sebab nak buat live ni. Tuan-tuan nak tayang dekat orang. Ada ustaz yang minta bayaran tuan-tuan sampai 7,000. Dan nak tanya ni, siapa? Dia tak cerita lah, dia cerita gitu. Kemudian tuan-tuan, akhirnya dia berhubung dengan Datuk tuan-tuan, Tuan Haji Datuk Zainal Sakoh. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu kan, hadirin hadirat berhubung. Dia pun cerita daripada kisah Faizal, kata Tuan Haji Zainal. Tuan-tuan, cuma kata Tuan Haji Zainal, kami ada 500 je lah. Kata Tuan Haji Zainal, baik, saya patut bayar dekat awak, saya juga nak saham juga. Dia tak kira siapa, tuan-tuan, saya kata B tu saya kata B. Tuan-tuan, Jahannam, tuan-tuan hadirin hadirat. Dia pun kita masuklah Islam balik. Datangin, kemudian Tuan Haji Zainal tu dicarilah satu hotel ke apa, letak budak ni, akhirnya budak ni mati. Hadirin hadirat, apa tersebut tuan-tuan? Rahmat daripada Allah. Rahmat daripada Allah. Kita tak tahu. Kisah yang kedua rasa pernah cerita dekat tuan-tuan itu. Yang cerita ini junior saya semasa di YK lah. Dalam TV pun dia cerita, rasanya dalam radio pun dia cerita.
Tapi saya kata dengan dia, tuan-tuan, ialah kita 90 tahun. Tuan-tuan dia keluar daripada iwan dia, baru lagi rasa ustaz ni. Bunyi pada cara dia bercakap tu orang sebelah utara lah. Satu masa kata dia hantar tuan-tuan dia barang sumbangan ke satu rumah orang. Tuan-tuan pernah dengar? Semua tuan-tuan tak pernah dengar. Kalau saya tanya, tuan-tuan tengok Pak Yang macam Codet memburu Siti, hati ustaz pun tengok dia, tuan-tuan. Nak tengok apa, tuan-tuan perempuan tak pakai tutup. Dia tak kira, tuan-tuan. Tuh, tuan-tuan, hadirin hadirat rahimahumullah. Tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni, ada satu makcik ni bila pada ustaz ni sampai, dia kata anak saya dah sampai, anak saya dah sampai. Ustaz ni mak dia dah mati lama dah. Tak apalah, dia kata mungkin makcik tu dia rindu dekat anak dia, dia layan juga lah. Ringkas cerita ni tuan-tuan ni, hadirin hadirat. Nanti saya cuba cari balik, kalau sempat saya balik kata Haji Zahari tu, tuan-tuan. Dia cari, tuan-tuan. Kemudian dia berbincang dengan pihak pengurusan, dia bawa balik makcik tu ke rumah. Jadi tinggal dekat dia lah, tuan-tuan, tinggal di rumah dia, semayang bersama-sama, dia makan, tuan-tuan, disuap dekat makcik tu, tuan-tuan. Kemudian lepas semayang bersalaman tak berlapis. Satu hari selepas semayang itu dia berlapis, dia pakai lapis. Jadi ustaz ni tanyalah, kenapa pula? Dia kata sebenarnya kamu bukan anak saya. Dia pun ceritalah, dia ada anak, tuan-tuan, ada anak dia buat tak kisah. Seorang anak dia bintang Sri. Tan Sri tak sebut nama lah, tuan-tuan tak cari lah, tuan-tuan. Tapi kalau cari sekejap dia jumpa. Tuan-tuan, kalau cerita tu hadirin hadap, ada tempat dia sebut je lah. Jadi saya sekadar nampak je lah, tuan-tuan, tuan-tuan cari sendiri lah. Tuan-tuan, jadi Tan Sri kaya lah, tuan-tuan, hadirin hadirat. Makcik ni lekas cerita, dia mati, tuan-tuan, di atas pangkuan ustaz lah. Sebelum dia mati, kata makcik ni lah, kalau dia mati, satu, jangan bagi tahu pada anak. Kalau mereka tahu, jangan ditunjukkan kubur. Kalau mereka tahu kubur dia, jangan dibenarkan mereka memegang batu di sana. Okey. Dan dia meninggal, diuruskan oleh ustaz. Dan satu masa ustaz ni terima panggilan daripada seorang lelaki, dan sendirian. Dia nak saman lah, dan hadirin hadirat, kenapa yang telah berlaku pada mak dia tu, ustaz kata saman. Satu semasa, dia sebut lah, yang disebut tentang dia sembahyang di satu masjid di Geringgu. Ombak lah tentang dia, kita cari lah. Sembahyang satu masjid di Geringgu itu, mari seorang lelaki menangis. Dia pun peluk, hadirin hadap. Saya lah Tan Sri yang nak sama ustaz, lelaki yang nak sama ustaz. Dia minta dengan ustaz tu tunjukkan kubur mak saya. Dia kata tak boleh. Dia dah tantang. Walaupun tak boleh tantang permintaan seorang anak tantang, ustaz ni kata tak apalah. Dia pun bawa. Sampai tantang ke tanah perkuburan, belum sempat cerita ustaz ni lah. Dia keluar daripada kereta tu, lelaki dah keluar. Tantang merangkak ni. Satu masa tu tuan-tuan, tangan dia ni tuan-tuan berubah, tuan-tuan, jadi hitam. Dia ceritalah, tuan-tuan, sebelum tu saya lupa. Yang Tan Sri ni dia kata saya hilang semua. Kekayaan dia, anak dia, isterinya, semua tuan-tuan. Dia merangkak, masa dia merangkak tu tangan yang tuan-tuan berubah jadi hitam. Di mana dia meninggal? Tuan-tuan, dekat kubur, tuan-tuan. Mak.
Atas kubur ke dekat kubur Allah tambah. Dan kamu dibuka balik lah. Tengok kan. Dua kisah tentang. Bukan kisah dalam mastikan variasi. Dua kisah tentang yang betul. Nak tunjuk tentang Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Satu kisah tentang hadirin hadap. Kalau Allah balas tentang hadap di dunia, Allah boleh balas. Tentang macam kita tengok yang bela, bukan sedih tentang saya tak boleh baca. Kali kawan pijak tentang hadirin hawa. Betul, tuan-tuan. Makan tai, makan cili, tentang tak boleh lah tentang binatang sebenarnya yang buat tu tentang jelas lawyer tentang dia ambil semua. Tapi kalau isi saya tentang banyak kes itu orang datang pada dia akan tanya tentang kalau dia nampak macam tak air kata dia. Saya ingat ada seorang tentang mari minta isi saya jadi tukang bela dia lah. Dah tua dah, dia cabut budak tentang. Dia minta ke anak dia lah. Anak dia jaga budak, dia cabut budak yang dijaga oleh anak dia. Baby lagi, mesti saya tak ambil malam. Bukan soal duit ke apa, hadirin hadirat. Allahu Akbar. Hadirin hadirat rahimahullah. Tak apalah kata kita sebab pada Allah. Allah tak pernah tidur kata. Allah tak pernah lalai. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Kamu jangan sangka Allah ini tuan-tuan leka, lalai tuan-tuan daripada orang yang melakukan kezaliman. Kisah yang pertama tadi tuan-tuan, selain daripada menunjukkan Allah Maha Pengampun, sekejap lagi tuan-tuan, saya tak tahu tuan-tuan kita nak ke mana-mana kan asal kata. Satu tuan-tuan, antara amalan yang baik yang disegerakan oleh Allah, ganjarannya tuan-tuan, sedekah. Sedekah ini Allah akan bayar tuan-tuan kadang-kadang atas dunia tuan-tuan Allah bagi ganjaran. Kita tengok kan. Kita ambil contoh paling mudah tuan-tuan ni. Dua artis meninggal dunia, satu abang, satu Siti Sarah. Tuan-tuan, saya bukan nak cakap soal lawak boleh ke menyanyi boleh tuan-tuan ya. Tapi tuan-tuan tengok. Tengok kita tengok ramai tuan-tuan yang abang tu ustaz di yang saya tengoklah persamaan lah kita masih sebut. Kedua-duanya tuan-tuan suka bersedekah. Betul? Dan keseduanya hadirin hadap bukan jenis tuan-tuan hadap bersedekah tuan-tuan sikit-sikit cerita dekat orang, tunjuk dekat orang, tunjuk sini aku sedekah, sana aku sedekah. Tak. Siti Sarah tu saya ingat ada seorang budak Pahang tu tuan-tuan. Selepas dia mati di baru dia cerita. Abang pun sama. Bermakna sedekah yang dirahsiakan hadirin hadap dia sangat besar tuan-tuan. Lelaki daripada kota yang dimatikan oleh Allah dan kematian yang sangat baik itu tuan-tuan, kita mengaku tolong janda tuan-tuan, bukan tolong bergedik dengan janda. Tolong janda dan anak yatim, package tuan-tuan. Kan Nabi sebutkan as-sa'i ilal mardi wal masakin kal mujahid fi sabilillah atau kal qa'im la yuftir, as-sa'im la yuftir wa qa'im la yaftur. Kata Nabi SAW, orang yang menolong janda dan orang miskin seumpama dia berjihad fisabilillah, dan setengah riwayat seperti seorang yang sembahyang hadirin hadap berterusan, orang yang berpuasa berterusan. Pahala besar. Kisah yang kedua tadi tuan-tuan hadirin hadap nak mengajar kita apa? Dosa yang disegerakan oleh Allah balasannya kepada pelakunya di atas dunia ini tuan-tuan, derhaka kepada mak bapak. Cash tuan-tuan Allah akan bayar.
Sebelum dia mati, tuan-tuan hadirin hadirat, Allah akan buat macam mana. Tuan-tuan ni, sebab tu kena muhasabah macam mana kita ni tahu. Allahumma inni as'al ridha wal jannah. Kalau mak bapak kita tak teka, ayah kita tak teka, kita buat tak kisah. Macam mana mu nak dapat redha daripada Allah? Redha Allah dia bergantung tentang keredaan kedua ibu bapa kamu. Allah, macam-macam tentang kalau nanti kita dekat tentang. Tapi dua cerita kau hadirin hadap bagi saya lah tentang sangat berberkah tentang dalam hati saya. Tentang kadang-kadang tak sedar tentang kita tengok dengar cerita-cerita macam kita kan nyanyi. Ialah kita tak tahu. Sebab tu kata ulama, berbuatlah amal ibadat. Kita tak tahu tentang dalam amalan kita itu mana tentang yang Allah pilih tentang untuk Allah jadikan amal yang terbaik di sisinya tentang. Kita tak tahu. Sebab tu yang kedua kena ikhlaslah tentang mungkin ketika malam lagi daripada Qatar itu dia kata tentang aku bersumpah dengan Allah melihat itulah hadirin hadrat amal yang dibuatlah kita sebut hadirin-hadirin yang Allah campak keikhlasan kepada. Kita tak tahu. Begitu juga dalam maksiat yang kita buat, tuan-tuan jangan merasa aman tuan-tuan daripada murka Allah. Ibnu Mas'ud menyatakan tuan-tuan pernah menyatakan menang aku tunjuk dosa besar. Tuan-tuan Ibnu Mas'ud menyatakan kepada anak muridnya, kepada para sahabat di antara dosa besar ini, seorang yang merasai aman tentang daripada murka daripada Allah. Kita yang tak buat dosa pun tak perlu ada tentang perasaan tak selesa dan kemurkaan daripada Allah. Apatah lagi kalau seseorang yang bergelumang dengan dosa dan maksiat. Lagi patut tuan-tuan hadirin kamu merasa tidak aman tuan-tuan daripada kemurkaan daripada Allah. Hari ini orang tak main-main kan. Tuan-tuan maki orang, maki ustaz, tuan-tuan hadirin hadap, dia nak marah dekat pensyarah tua tu, dia maki beramai-ramai kan. Saya bukan kata pensyarah tua tu tak habis lagi isu tu tuan-tuan. Yang buat parodi, yang buat konten macam-macam. Hadirin dahlah tentang takut nanti habis tentang Ramadan ada balik tentang Ustaz Asma Harun tegur pasal konsult orang mati, mak bapak mati, tentang budak-budak mati. Kita tak tahu. Ustazah Asma dia tegur pasal satu konsult nak buat dalam 10 Justin Bieber hadirin hadirat. Jadi tentang ialah tentang dia tegur lah, tegur ni sifat yang perlu ada tuan-tuan bagi seorang yang bergeladak. Juga para Nabi kan tuan-tuan hadirin hadap, satu masa Allah akan tanya juga masuk neraka tuan-tuan, malaikat akan tanya alam ya'tikum nabi, tidakkah sampai kepada kamu orang yang memberi peringatan? Sampai dah Ustazah orang Asma Harun tegur dah kami, tapi kami buat tak kesepakatan dah. Buat tak kisah. Tengok tuan-tuan. Habis syurga, masuk syurga, malaikat tak tanya. Malaikat ucap salam. Assalamualaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ahli neraka malaikat akan tanya. Allahu Akbar. 8 tahun lepas, satu konsert pernah dibuat dekat Bukit Jalil. Saya pergi dekat Arkib lah. Saya ingat benda tu tuan-tuan. Saya tengok kali dekat Arkib. 8 tahun lepas dekat Bukit Jalil, 6 mati. 5 tuan-tuan muslim. Sebab mati ke dalam dada. Takkan kita tak sedar-sedar COVID tuan-tuan hadirin hadap tak selesai ni. Hadirin hadap takkan kita nak berbuat sesuatu hadirin hadirat yang boleh mengundang balak daripada Allah. Banyak tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan yang sangat saya kesini sekian, itulah sebab daripada saya tentang dia. Hadirin hadap, moga-moga dua kisah tersebut kata carilah tuan-tuan bagi anak dengar, bagi isteri dengar, hadirin hadirat rahimahullah. Yang kedua tu ustaz yang cerita tu menangis. Dua-dua tu dia menangis. Tok Syekh tu menangis, cerita lagi daripada kota yang ustaz tu menangis.
tuan-tuan menangi rahmat daripada Allah. Tuan-tuan ada banyak cerita lah tentang ini. Itulah sebab daripada saya minta maaf tuan-tuan kalau ada bahasa yang terkasar. Semoga Allah kurniakan kepada kita semua kekuatan tuan-tuan untuk beramal ibadat pada 10 malam yang terakhir, dan Allah kurniakan kepada kita semua dalam kekuatan. Pesan saya 10 yang terakhir, 10 malam, jangan pergi konkret, jangan pergi tersetuju tuan-tuan. Malam gunakan sebaik-baiknya tuan-tuan, cari dalam kekuatan. Nak pergi bila Ustaz? Sekarang ataupun 10 yang terakhir 11 siang. Masuk saja maghrib, stop tuan. Dengar lagu raya, suruh anak kamu jangan tengok K-pop, nanti malaikat tak masuk. Kerana malaikat yang turun pada malam apa tu bukan hadirnya malaikat yang istimewa, antara Jibril tuan-tuan turun. Jibril tak nak dengar lagu K-pop, kan? Jibril tak nak dengar juga, malaikat tak nak dengar lagu-lagu raya. Kan tak hadirin kata tak pasal lagu raya, dan tak nak marah dekat saya. Biar tentang kita hiasi rumah kita lah dengan sebaik-baik, supaya dia tak kira siapa rumah flat ke, besar pedabak ke, kecil ke, besar ke, kalau dipenuhi dengan zikrullah, dengan Al-Quran, rumah tersebut akan dipilih. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum.